Okey, ini nombor 1, kertas 2. Sekejap ya, saya alihkan dia ni. Okey, soalan 1, cari semua nilai theta bagi persamaan tangen theta yang berikut di antara 0 hingga 360. Okey, soalan A saya rasa tak ada masalah kan? Dah kira belum? Dah kira belum? Awak dah buat belum? Soalan 1A. Okey, nak cari nilai theta. So, dia dah bagi tinjan theta adalah negatif 0.4663. Kalau negatif maksudnya tangent tu berada pada suku angka berapa? Tangent negatif suku angka berapa? Sukuan kedua. Suku angka 2 dan Keempat. 4. Okey, sukuan kedua dan sukuan yang keempat. So, kita cari dia punya sudut rujukan dulu. Okey, theta sama dengan inverse tangent 0.4663. Okey, awak dapat berapa? Sudut rujukan dia? RM25 ke cikgu? 25. Okey, sudut rujukan dia 25 darjah. So, sekarang kita nak cari sudut pada sukuan yang ke-2 dan juga sukuan yang ke-4 sebab dia negatif. So, kalau sukuan yang kedua, kita tolak 150 tolak 25. Sukuan yang keempat, 360 tolak 25. So, jawapan sukuan kedua adalah 155. 155. Kalau sukuan keempat, 335. 335. Okey, itu jawapan untuk soalan nombor 1A. Okey, kita tengok B pula. Okey, B dia dah bagi gambar ni. Kita cari nilai A, B dan C. Okey, nak cari A, lepas tu cari persamaan. Ada 4 benda lah kena cari. So, nak cari A, amplitude, kita cari nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. So, maksimum dia 5. Minimum dia 1. Okey, jawapannya nanti bahagi 2. So, A awak akan dapat maaf. Bukan 5 tolak negatif 1. Sebab ini negatif 1. So, dia akan jadi 3. Okey, so A dah dapat 3. Kita nak cari B, kita kena tahu tempoh satu kitaran lengkap tu berapa. Okey, kalau kita tengok cos ini kitaran lengkap dia sampai sini. Ini adalah lengkap. Satu lengkap. So, tempohnya adalah 180. So, nak cari B, 360 bahagikan dengan tempoh tu. So, awak akan dapat 2. Okey, kita nak cari C pula. Okey, kalau tengok maksimum dengan minimum nilai dia tak sama. Bermaksud ada pergerakan lah. So, nak tahu pergerakan dia macam mana, kita tengok dekat amplitude 3. Sepatutnya asalnya dia dekat sini. Okey, tapi sekarang dia dah naik 2. So, bila dia naik 2, maksudnya C adalah 2. Sebab dia naik 2, 3, 4, 5. Okey, so dia dapat semua maklumat, kita dapatlah cari dia punya persamaan. Okey, masukkan dalam persamaan yang ini. So, kita akan dapat persamaan dia Y sama dengan 3 cos B adalah 2, 2X tambah 2. Okey, ini jawapan dia. Oh, dia tak suruh cari persamaan pun. Okey, tak apalah. Okey, ada 3 ni je cukup. Okey, ni tambahan je.
Okey, dah siap? Siap belum? Dah siap cakap Kita nak pergi nombor 2. Dah cikgu. Dah Dah. Okey, kita pergi nombor 2. Okey, nombor 2. Raja menunjukkan segitiga bersudut tegak PQS. Okey, PQR ialah garis lurus dengan keadaan PR ini sama dengan SQ. Maksudnya PR ni panjang dia 10 cm juga. Okey, cari panjang QR. Okey, nak cari panjang QR, kita kena tahu panjang PQ berapa. Okey, kita guna teorem Pythagoras lah. Tapi senang nak ingat 6, 10 pasangan dia mesti berapa? Ingat tak teorem Pythagoras? Kalau 3, 4 dengan 5. Kalau 6, kalau ada 10, pasangan dia berapa? 8. So PQ 8. Jadi dapatlah cari QR. PQR berapa? Berapa panjang sini? QR ni. Dia dah bagi clue sini. Sini dah dapat 8. So QR adalah 10 cikgu. 10 adalah panjang PR. PQ adalah 8. So 10 tolak 8. Okay, awak akan dapat jawapan dia adalah 2. So QR ni panjang dia adalah 2. Itu je, pendek je. Okay, untuk nombor 2, cari nilai bagi sin X. Okay, bila X kat sini, kita tahu dia adalah sukuan yang kedua. Ini sudut cakar ni. Bila sudut cakar, bermaksud dia berada pada sukuan yang kedua. So, sudut rujukan bagi X adalah dekat sini. Ini sudut rujukan dia. Okay, bagi X ni. So, kita boleh guna segitiga yang ini untuk cari sin X dengan tangent X. Okay, bila sukuan kedua sin X nilai dia adalah positif. Tangent X pula nilai dia adalah negatif. Sebab sukuan yang kedua. Okay, bila sin X kita tahu dia adalah sin adalah suh kan. Kalau tangent dia adalah toa. Kalau suh bermaksud opposite bagi hypotenuse. So opposite-nya adalah 6, hypotenuse dia adalah berapa? 10. 10. So sin X sama dengan 6/10. So kecilkan dia akan dapat 3/5. 3/5. Kalau tangent X pula? Tangent X kat sini, tangent opposite bagi adjacent. Adjacent so 8 lah. So kita akan dapat negatif ada, negatif 6/8. So kecilkan, kita akan dapat negatif berapa? Negatif 3/4. Negatif 3/4. Okay, itu jawapan dia. Simple je. Okay, kita tengok yang bawah pula. B. Okay, dia dah bagi graf. Dia suruh cari nilai A, B dan juga titik R. Okay, sama jugalah nak cari A, kita kena tahu nilai maksimum dengan nilai minimum dia. Okay, nilai maksimum dia 1. Nilai tolakkan dengan nilai minimum. Nilai minimum negatif 5. Lepas tu bahagi 2. So, berapakah nilai A kita dapat? 3. 3. Okay, A 3. Okay, B pula. B kita kena tahu tempoh lengkap dia berapa. Okay, kalau kita tengok tempoh yang lengkap 360. Okay, bila 360, so B sama dengan berapa? Awak akan dapat 1. 1. Okay, jawapan dia 1.
So, kemudian dia nak cari titik R. Dia tak minta C pun dia minta titik R. Okey, sebenar silap. Kalau ikut dekat sini ni. Okey, B kat sini sebenarnya adalah C. So bukan B ni, bukan tempoh sebab B kat sini sepatutnya. Okey, so kita tak boleh guna yang ini. So B dia tu sebenarnya adalah pergerakan dia. C sebab kalau tengok persamaan dia, B tu dekat belakang. Bermaksud C lah pergerakan dia. Okey, kalau ikutkan yang asal dia 3, amplitude asal dia 3 kat sini. So jadi B tu adalah turun ke bawah sebanyak berapa? Berapa dia turun ke bawah? Okay, kalau awak tengok sini kan, ini dia punya persamaan dia ni. Okay, sebenarnya dia dah turun ke bawah 2, 1, 2 kan. So jadi BC tu sebenarnya adalah negatif 2, tapi sini dah ada negatif, jadi kita letak 2 sahaja. Sebab sini sudah negatif. Okay, sini sudah negatif ni. So letak 2 sahaja. So A 3, B 2 untuk dekat sini. Okay, dan titik R pula, kita kena baca koordinat dia lah. Okay, koordinat dia kita baca X dulu. X 180 darjah. Dia punya Y adalah negatif 5. Okay, itu je jawapan dia. Okay, sudah? Kalau ada soalan boleh tanya Okay, dah belum? Dah cikgu. Dah Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 3. Okey, Raja di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak KLM. Okey, ini segitiga bersudut tegak. Hitung panjang KL. Okey, nak hitung panjang KL. Kita tak tahu panjang KL berapa tapi dia bagi sudut 30 darjah. So kita boleh guna sin atau cos ataupun tangent lah. So kalau kita tengok dekat sudut sini dengan KL ni, dia opposite ke adjacent? Sebelah ke bertentangan? 30 dengan KL ni. Sini ni apa? Opposite ke adjacent KL ni dengan 30 darjah? Bertentangan ke bersebelahan? Bertentangan. Bertentangan. So sini adalah opposite. 17 ni pula yang maklumat kita ni, ini adalah apa? Adjacent ke hypotenuse? Hypotenuse. Hypotenuse. So sekarang apa trigonometri yang kita boleh guna yang ada opposite dengan hypotenuse? Sin ke cos ke tan? Apakah trigonometri yang ada opposite dengan hypotenuse? Tak ingat? Kita ingat ni je. Okay, yang ada O dengan H adalah so. So tu bermaksud S tu adalah Sin. sin. So itu adalah sin 30 darjah sama dengan opposite bagi hypotenuse. Opposite dia KL. KL tak tahu berapa yang kita nak cari. Hypotenuse dia 17. So nak cari KL, 17 pergi sebelah sini akan jadi darab. Okay, 17 sin 30. So berapakah jawapan dia? Dah dapat belum? Boleh tekan sekaligus kan cikgu? Apa dia? Boleh tekan sekaligus ke yang 17? Tekan sekaligus je. 17 sin 30. 8.5. 8.5. So kita dah dapat KL 8.5 cm.
Okey, untuk nombor 2 pula kita nak cari cos MLN. MLN berada di sini. Okey, kalau berada di sini sudut rujukan dia kita boleh tengok yang dekat sebelah sini. Okey, kalau sini 30, sudut sini berapa? Berapa sudut sini? Ini kan segitiga sudut tegak 90, 30. Jadi kat sini sudut dia adalah berapa sudut dekat sini? 60. 60. Okey. Jadi dia nak cari cos sudut MLN ini sebenarnya sama dengan cos sebelah sini, cos 60. Okey, MLN ni adalah sukuan yang kedua. Jadi cos dia positif ke negatif? Negatif. Negatif. So kita letak negatif. Negatif cos 60. So jawapannya adalah negatif berapa? 0.5. Negatif 0.5. Itu je. Ingat sebab ni kita tengok daripada sini tapi cos kalau ikut asalnya dia adalah sudut cakar, maka dia adalah sukuan yang kedua. So kita kena letak negatif. Okey, boleh? Okey, B. Okey, graf menunjukkan graf bagi y sin x. Okey, so y sama dengan 2 sin x adalah yang ini, yang bentuk x ni. Ini adalah y sama dengan 2 sin x dan yang macam u ni adalah y sama dengan 2 cos x. Okey, bersilang titik P dengan Q. Okey, nyatakan koordinat titik persilangan. Senang je. So, apakah koordinat P? Koordinat P apa? Kita baca X dulu. 45 dengan berapa ni? 45 darjah dengan ini tak sampai setengah kan? Di sini je 1.4. So kita ambil 1.4. Q pula 225 dengan sama juga dia takkan sampai 1.5 ni, dia akan 1.4, negatif 1.4. Okey, dah dapat koordinat. Cari tangent pula. Okey, tangent P. Okey, tangent P sama dengan, okey sebab dia nak tangent titik P ni, kita tahu yang sin adalah koordinat y, cos adalah koordinat x. So untuk P 1.4 bahagikan dengan 45. Berapa awak dapat? Tangent Q pula sama juga, negatif 1.4 bahagi 225. Okey, berapa dapat P? Tangent P berapa dapat? 0.031. 0.031. Ada lagi tak belakang dia? Ada satu-satu. Satu-satu. Okey, tak apalah. Sampai 31. Okey, yang tan Q? Mesti ada negatif. Negatif berapa? Enam 6.222. 6? Bukan ada Yes. kosong dia. Saya buat negatif 1.4. Bagi 225. Negatif 6222. 1.4 Betul cikgu, dapat 6.22. Tak ada kosong. 0.00 tak ada. Tak ada. Right? Mustahil. Nombor kecil bagi nombor besar. 1.4 bahagi 225. Dah nampak kan darab 10 kuasa 3 negatif 3 tu kan? Nampak? Okey, itu sebenarnya maksudnya dia 0.00622. Okey, itu kan nombor bentuk piawai.
Bila ada darab 10 kuasa negatif 3 tu bermaksud 1, 2, 3 dia dah pindahkan titik tu. So kena letaklah 0.0062. Okey, itu jawapan untuk soalan nombor 3. Okey dah. Nak pergi soalan terakhir pula. Sudah belum? Dah cikgu. Dah Okey, soalan nombor 4, soalan last. Okey, raja di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR dan juga QSR. QSR ni ialah garis lurus. Okey, dia beri tangent X negatif 3/4. Okey, sebab dia sukuan kedua sebab tu dia negatif. Kalau awak tengok ini sudut cakar. So kita boleh tengok sudut rujukan dia dekat sebelah sini. Sudut rujukan X adalah sebelah sini. So 3/4. 3 maksudnya ini ialah opposite dengan adjacent. Tangent TOA. So opposite dia 3, adjacent dia 4. Okey. Cari apa ni? Tangent Y. Okey, kalau tahu ini pun 5. 3, 4, 5. Okey. Okey, so sekarang nak cari tangent Y. Okey, awak boleh guna banyak cara lah. Cara yang pertama awak boleh guna tangent Y adalah kita tahu TOA kan. Y opposite bagi adjacent. Sukuan yang pertama. Okey, so nombor 1 awak boleh guna cara ni. Tangent Y sama dengan 4/3. So awak akan dapat berapa? Hmm, 4/3 kalau kita kecilkan dia akan dapat 1.333 Okey. Sama dengan ini ataupun 1.3333 dan seterusnya lah. Okey, itu je cukup. Ataupun ada cara lain atau awak cari sudut X ni berapa, X kat sini berapa. Okey, atau mana-mana cara je. So kalau kita cari X berapa, X akan jadi inverse tangent 3/4. So awak akan dapat 36.87 sudut dia. Okey, kita cari Y berapa pula? Y sama dengan 180 tolak 90 tolak 36.87. Awak akan dapat Y adalah 53.13. Okey. Boleh juga tekan kalkulator tangent Y tangent Y sama dengan ni, so awak akan dapat tangent 5313 ni sama dengan berapa? Tekan je kalkulator. Okey, jawapan dia sama je sebenarnya. Okey, 1.333. Okey, boleh guna cara yang ini atau cara yang ini. Cari sudut sini berapa, cari sudut sini berapa, tekan je tangent berapa. Okey, ada dua cara. Okey, untuk nombor 2, cari panjang SR. Okey, nak cari panjang SR, kita kena guna segitiga PQR ni. Okey, 15 dah tahu berapa. Ini tahu 7 je, yang SR tak tahu berapa. PQ kita tak tahu. So, kita kena cari PQ dulu. Okey, nak cari PQ, kita boleh guna tangent Y ni lah. Y 4 dengan PQ ni adalah tangent. Okey, nak senang kita guna sudut lah. Kita guna yang cara yang ni. Okey, tangent Y. Tangent Y kita tahu tangent 53.13 sama dengan sini 7. PQ tak tahu berapa. 7/PQ. Jadi PQ sama dengan, tukar tempat je dua ni.
Okey, 7 bahagi tangent 5313. Awak akan dapat berapa panjang PQ? Berapa dapat PQ? Dah dapat? Ataupun sini tak letak tangent 5.313 pun tak apa, terus tak 1.333 ni. Dapat berapa? 5.2501 betul ke? Okey, kita ambil 5.25 je. Okey, 5.25. Okey, ini belum jawapan dia Sebenarnya baru PQ. So kita nak cari SR, ini segitiga sudut tegak. So kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, nak cari SR. Maksudnya 15 kuasa 2 sama dengan PQ ialah 5.25 kuasa 2 tambahkan dengan 7 campur SR kuasa 2. Okey, so kita pindah dulu 7 campur SR kuasa 2 kat sini. Okey, yang ini pergi sebelah kan jadi tolaklah 15 kuasa 2 tolak 5.25 kuasa 2. So awak dapat berapa kat sini? Tolak 5.25. Okey, 197.4375. So kita nak 7 tambah SR kuasa 2 pergi sebelah kan jadi punca lah. Punca 197.375 sama dengan awak dapat 14.051. Okey, jadi SR 14.051, 7 pergi belakang akan jadi tolak 7. So awak akan dapat jawapan dia. Okey, 7.051 ataupun 7.05 je pun tak apa. Okey, itu jawapan dia. Okey, dan soalan last sekali. Okey, graf menunjukkan Y sama dengan cos X. Okey, cari nilai bagi step yang berikut. Cos P. So nak cari cos P kena tahu dulu P ini berapa. Berapakah nilai P? Kalau kita tengok. Okey, sini ke sini 30. Maksudnya separuh ni 15. So 15 bahagi 5, 3. Jadi satu tiang tu adalah 3. Kalau kita tengok titik ni berada pada tiang yang keempat. Maksudnya 3 kali 4, 12. Jadi nilai P ialah 90 campur 12. Awak akan dapat 102 darjah. Okay, B berada pada 102 darjah. Jadi cos P sama dengan cos 102. Itu je. So apa jawapan dia? Cos 102 sama dengan berapa? Dah kira? Negatif 0.207 ke? Negatif 0.207. 7, 9. Okay, belakang dia ada 9. Okay, so ini jawapan untuk soalan nombor 1. Okay, untuk nombor 2 pula kita nak cari tangent P.
Okey, nak cari tangent P ni. Dia sama dengan sin P bahagi dengan cos P. Ini formula nak cari tangent. Tangent adalah sin bahagi cos. Okey, so jadi kita akan dapat P adalah 102 tadi kan. So tangent P sama dengan sin 102 bahagi dengan cos 102. So awak akan dapat jawapan dia berapa? Negatif 0.759 cikgu. Salah tu. Cuba tekan negatif tu betul. Nombor belakang tu salah. Sin 102 bagi cos 102. Negatif berapa? Negatif 4.704. Okey, itu betul. 4.704. Ambil satu lagi. 6. 6. Okey, ini jawapan dia. Okey, selesai. Dah siap? Okey, dah belum? Dah cikgu. Dah. Yang lain semua dah Okey, kalau dah kita akan masuk sikit sahaja bab 7. Okey, saya stop sharing Saya akan share PowerPoint pula. Okey, boleh nampak Boleh nampak PowerPoint? Boleh cikgu. Okey, bab 7 ialah sukatan serakan data terkumpul. Awak pernah jumpa tajuk ni sebenarnya masa form 4. Tapi form 4 sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, yang ini untuk data terkumpul. Awak belajar masa form 5 lah. Benda lebih kurang lain sikit. Sebab yang ini awak kena lukis graf banyak. Okey, hari ni kita belajar basic je. Okey, kita akan belajar basic macam mana untuk lukis tu. Lukis kemudian kita nak cari maklumat je dulu. Okey, serakan. Okey, kita akan bina histogram dengan poligon kekerapan ini minggu depan. Tapi macam mana nak bina ni, kita kena ada maklumat-maklumat yang kita kena cari. Apa maklumat yang kita kena cari adalah okey, kalau masuk form 4 dah belajar plot batang daun semua tu lah. Okey, plot titik. Okey, untuk bina histogram dengan poligon kekerapan ni, kita kena tahu, inilah yang awak kena cari ni. Awak kena tahu selang kelas. Awak kena tahu had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan juga sempadan atas. Okey, alas sekali kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni awak dah tahu dah macam mana ni. Okey, sama je macam form 4 belajar tu. Okey, apakah selang kelas? Kalau tengok sini, selang kelas ialah ukuran julat bagi satu pembahagian data. Kita tengoklah nanti macam mana. Okey, inilah benda yang awak kena cari. Nampak banyak tapi bendanya simple je sebenarnya. Okey, untuk cari saiz selang kelas. Okey, ini yang pertama ni, saiz selang kelas ni. Okey, nilai data terbesar tolak nilai data terkecil, bahagikan dengan bilangan kelas yang dia minta. Okey, nah tengok je dulu formula dia, nanti kita carilah. Okey, yang nombor 2, had bawah ialah nilai terkecil dalam had nilai yang terkecil. Had bawah Had atas pula nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey, nombor 3, titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah pula? Ialah had bawah tambah had atas bagi 2. Okey. Yang keempat, nak cari sempadan bawah. Had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Nak cari sempadan atas pula, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya.
Okey, kekerapan longgokan ni, ini dah biasa jumpa. Okey, hasil tambah kekerapan bagi satu silang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas sebelumnya. Okey, jawapan nanti kita akan dapat tertib menaik lah. Okey, kita tengok contoh. Awak tengok dalam buku kerja Contoh saya bagi dalam buku kerja. Buku teks tak banyak sangat. Buku teks dia terus sekaligus. So dalam buku kerja dia tunjuk satu-satu macam mana nak cari jawapan dia. Okey, kita tengok dulu contoh ini. Okey, buku kerja muka surat 144. Okey, bagaimana kita nak cari selang kelas? Okey, selang kelas maksudnya ni lah. Okey, selang kelas. Mana pen saya tadi ni? Okey. Okey, ini nama dia kelas, ini kelas. Okey, ini adalah kelas. Kelas ini maksudnya kelas di antara 11 hingga 15, 16 hingga 20, 21 hingga 25, 26 hingga 30, 31, 35, 36 hingga 40. Okey, saiz selang kelas pula ni ada berapa nilai dekat dalam ni? Contohnya 11 hingga 15 ni ada berapa? So kita kira dengan jari ya, 11, 12, 13, 14, 15 ada 5. Okey, saiz dia adalah 5. Ini adalah saiz kelas. Okey, ada dua cara nak cari saiz selang kelas. Awak ambil yang bawah, kelas bawah tolak dengan kelas atas. Okey, awak dapat 5 ataupun awak ambil je yang ini, yang kelas atas tolak yang ini pun boleh. Sama juga 5 ataupun awak ambil kelas yang terakhir tolak kelas yang paling awal sekali ni. Bahagikan dengan ada berapa kelas ni? Berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas. So kita bagi dengan 6. Okey, dapat 48, kita bundarkan dia jadi nombor bulat. So 5. Okey, itu adalah kelas, saiz selang kelas. So sama macam yang ini, macam mana nak cari kelas dia. Kelas kat sini seterusnya berapa. So kita kena tahu saiz dia berapa. So macam mana nak cari saiz dia? Sini 1.1, ini 1.3. Lepas 1.3 mesti 1.4 kan? Ini mesti 1.4. So kita nak carilah 1.4 tolakkan dengan 1.1. So awak akan dapat 0.3. Okay, saiz dia 0.3. Jadi selepas ini apa? 1.4 tambah 0.3. Awak akan dapat 1.7. 1.4 sampai 1.7. Yang seterusnya 1.8 tambah 0.3 sampai 2.1. Kemudian lepas 2.1, 2.2. Saya salah kira ni. Dia jadi 0.4 ni. Silap. Saya padam dulu. Mana pemadam? Okey, dia nak 3 je kan. Saya buat terlebih 4. Okey, 1.4, 1.5 sebab dia 3 kan. 1.4, 1.5, 1.6. 1.6. So sini 1.7. Kira 3 lagi 1.7, 1.8, 1.9. Kira dengan jari awak 3 sebab di sini adalah 3. Okey, kemudian 2.0, 2.1, 2.2. Sini 2.3, 2.4, 2.5. 2.6, 2.7, 2.8. Sini pula 2.9, 3.0, 3.1. Tu awak dapatlah jawapan dia. Okey, yang B awak buat sendiri nanti. Okey, cari saiz selang kelas dia berapa. Ada soalan tak untuk saiz selang kelas ni? Tu selang kelas, macam mana nak isi selang kelas. Ingat nombor ini tak boleh sama. Nombor sini dengan sini dia tak akan sama. Ini adalah nombor selepas dia. Okay, 1.1, 1.2, 1.3 adalah 3 kelas. So 1.4, 1.5, 1.6, 3 lagi. 1.7, 8, 9 dan seterusnya. Boleh faham? Nak cari selang kelas ni? Boleh? Boleh cikgu.
Okey, kita nak pergi yang seterusnya. Ni ada jawapan dia ni, saya abaikan. Okey. Nak tentukan had bawah dan had atas. Ini senang je. Okey, kalau dah dekat kelas ini kelas. Kita tahu ini adalah kelas kan. Ini kelas dia. Had bawah adalah nilai yang paling kecil dalam kelas tu. So inilah. Had atas nilai yang paling besar dalam kelas tu. Itu je. So ini semua ni sebenarnya adalah had bawah bagi setiap kelas. Okey, yang ini pula adalah had atas. So salin je balik. Ni 11, 120. Had bawah semua kat sini. Had atas dia sebelah sini. Salin balik. Okey, itu had dia. So kalau jawapan yang ni senang lah. Untuk jawapan A, so had bawah dia 146, had atas dia 150. Had bawah dia 151, 55, 56, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 75, 76, 80. Okey, itu adalah had bawah dan had atas. Had bawah yang berada kat bawah sekali, had atas yang berada atas sekali. Boleh faham Okey, yang BC tu awak siapkanlah nanti. Okey, nombor 3 pula. Tentukan sepadan bawah dan sepadan atas. Okey, sepadan tadi formula dia bagi, kalau nak cari sepadan bawah, kita cari had had atas kelas sebelumnya tambahkan dengan had bawah kelas sekarang bahagi 2. Okey, contohnya macam yang ini. Okey, 11 sebelum dia mesti 10 kan? Maksudnya 10 tu had atas sebelumnya. 10 tambah 11 bahagi 2. So awak akan dapat 10.5. Sepadan atas dia pula 20. Had atas kelas ini tambahkan dengan had bawah kelas selepasnya bahagi 2. So ini akan jadi 20 tambah 21 bahagi 2. So awak akan dapat 20.5. Okey, sama je yang ini pun 21 ni had bawah dia 21 tambah 20 bahagi 2 dapat 20.5. 30 tambah 31 bahagi 2 dapat 30.5 untuk sepadan atas. Atau nak mudah sebenarnya awak tolak 0.5 je dengan had bawah untuk sepadan bawah. Okey, 11 tolak 0.5, 10.5. 21 tolak 0.5, 20.5. 31 tolak 0.5, 30.5. 41 tolak 0.5, 40.5. Okey, kalau dia perpuluhan pula nak cari, kita tolak 0.05 lah. Okey, sama juga sepadan atas, kita tambah 0.5. Tambah je 0.5. Okey, macam yang ini. 146 sepadan bawah dia adalah 145.5. Sepadan atas dia 150.5. Yang ni pun 150.5. 155.5. Bawah kita tolak 0.5. Atas kita tambah 0.5. Itu je untuk nak cari sempadan. Okey, 160.5, 165.5. Yang ini 165.5. Atas dia 170.5. Ini 170.5. Yang ini 175.5. Okey, 175.5. Yang ini 180.5. Yang bawah ni 180.5. Atas dia 185.5. Itu je. Okey, BC buat sendiri. Okey, boleh faham? Sepadan bawah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada, saya teruskan Okey, titik tengah pula. Nak cari titik tengah. Formula dia ialah had bawah tambah had atas. Tambah had atas bahagi 2. So contohnya nak cari titik tengah bagi selang kelas 11 hingga 15 ni. So 11 tambah 15 bahagi 2 dapat 13. 16 tambah 20 bahagi 2 dapat 18. Dia punya tengah-tengah lah. Okey. So yang seterusnya lah sama. Dapatlah ini. So jadi yang ini. Titik tengah dia 146, 150. Berapa dapat ni? 146 tambah 150 bahagi 2. Awak dapat berapa? 148. 148. 151 tu hingga 155 ni. Berapa titik tengah dia?
Berapa? 151 hingga 155 berapa tengah dia? 153. 153. 3. 156 hingga 160? 158. 158. Okey, awak nampak pattern dia tak? Okey, macam ni kan, 38, 38, 38. Ini sebab dia size clear 5. Okey, so saya ni pun lebih kurang pattern dia sama lah. Kalau awak dapat pattern yang sama tu betul. 148, 153, 158. Yang bawah ni mesti 163. Lepas tu 168, 173, 178. Okey. Kalau nampak pattern dia senang aja. Tak payah kira satu-satu. Kita boleh agak. Okey, faham Di tengah. Okey, yang last sekali nak cari kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan dah tahu kan? Nak cari dia senang aja. Kita tambah aja dengan kekerapan seterusnya, kita akan dapat jawapan dia macam yang ini. Okey, kosong lah. Lepas tu kita tambahkan dengan 5 nak capai yang kedua. So kita akan dapat 5. 5 tambah 2 jadi 7. 7 tambah 9 jadi 16. 16 tambah 13 jadi 29. 29 tambah 1 jadi 30. Okey, itu cara nak cari kekerapan longgokan. Tambahkan sahaja kekerapan dengan kekerapan seterusnya lah. Okey, boleh? Boleh faham? Okey. Okey, ini kalau dia bagi data macam ni, kita nak cari semua sekali. Okey, tengok contoh ni Okey, yang pertama tentukan selang kelas supaya bilangan kelas menjadi 6. Okay, dia tak bagi jadual, dia bagi data aja. Okey, sekarang kita kena buat dia punya jadual dia lah. So kita kena tahu kelas dia dulu berapa. So macam mana nak cari selang kelas? Okey, formula dia yang first tadi saya bagi nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi dengan bilangan kelas. Okey, bilangan kelas ini ada 6. Data terbesar dekat sini adalah ini yang paling besar. Yang paling kecil adalah 145. So 173 tolak 145 bahagi 6, awak akan dapat 4.7. Kita bundarkan jadi nombor bulat 5. Okey, jadi kita dapatlah kelas dia. So yang paling kecil 145. Okey, biasanya kita startkan dengan nombor 5 ataupun dengan kosong. So kali ni 145 lah kita ambil. So kalau 5 kelas, 145, 146, 147, 148, 149. So ini adalah kelas yang pertama. Kelas yang kedua seterusnya lah, 150 lagi 5 sampai 154. Kemudian 155, 159. Yang lain semua dah ikut pattern yang asal dah. Kalau awak tengok 145, 9, 04, 59, 04, 59, 04. Ada 6 kelas sebab dia nak 6. Okey, bila dah dapat ini barulah kita boleh buat B, bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat DA. Okey, so kita kena buat dia punya kelas dia sebab dia tinggi, kita letak tinggi lah. So kelas dia yang kita buat tadi, kelas kekerapan, kita tengok dekat sini berapa. 145 hingga 149 ada berapa kat sini. Okey, 145 kita ada 1 hingga 149. Mana lagi 14? 148. Kita ada 2. Okey, yang had bawah ni daripada kelas ni lah. Daripada kelas ni kita dah boleh cari had bawah, kita boleh cari had atas, titik tengah tambah 2, sepadan bawah tolak je 0.5, sepadan atas tambah je 0.5. Okey, yang penting sini jangan salah. Nak cari data dekat sini ni kena betul berpandukan sini. Faham Boleh? Kita tengok contoh. Ni saya dah buat kotak siap-siap lah. Okey, data di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 50 orang murid yang datang ke sekolah dari rumah mereka. Masa yang dicatatkan dalam minit terdekat. Okey, bina satu jadual kekerapan supaya bilangan kelas menjadi 5. Bilangan kelas dia nak 5 je sebab tu sebab kotak dia 5 je. Sebab dia nak 5. Okey, kemudian nyatakan had bawah. Saya tambah had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. Okey, jadual kekerapan ni kena ada kekerapan lah. Kekerapan tu kena ada jugalah. Okay, so kita cari dia punya selang kelas dulu. Saiz dia berapa kita nak cari.
Okey, nilai terbesar dia berapa? Nilai terbesar 49. Tolakkan dengan nilai terkecil dia berapa? 1. Berapa? 48. Satu yang paling kecil. Okey, bahagikan dia nak kelas dia ada 5. So kita bahagi 5. So awak dapat berapa? 9.6. 9.6. Okey, so bila dapat perpuluhan kita bundarkan dia akan jadi 10. Saiz dia 10. Okey, sekarang yang paling kecil 1 kan? Okay, tadi saya kata yang elok kelasnya bermula dengan 0, belakang dia 0 ataupun 5. So kalau 1 kita start dengan 0 lah. Okey, kita start dengan 0. 0 hingga berapa untuk sampai 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 tu dah 10. Okey, 0 hingga 10. Jadi 10 hingga 19. 20 hingga 29. 30 hingga 39. 40 hingga 49. Okey, kita dah dapat 5 kelas dia. Kekerapan 0 hingga 9 ada berapa? Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 saja. Okey, 7. 10 hingga 11 ada berapa? 10 hingga 19. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 20 hingga 29. Okey, yang depan dia 2 lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 30 hingga 39. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 hingga 49 ada 1, 2. Okey, semua ada 50, cukup tak? 7, 28, 38, 48, 50. Okey. So had bawah, ambil yang bahagian bawah sini je. Okey, 0, 10, 20, 30, 40. Had atas 9, 19, 29, 39, 49. Titik tengah tambahkan 0 tambah 9 bagi 2 dapat berapa? Berapa titik tengah dia? 7 ke? Mustahil 7. Apa cik 0 tambah 9 eh? 0 tambah 9 bagi 2. 4.5. 4.5. Yang bawah ni pula sebab saiz dia 10 kan? So tambah 10 je lah. 14.5 betul tak? 10 tambah 19 bahagi 2. So yang lain pun sama, tambah 10 je. Yang ni 24.5. Sebab kelas dia, saiz dia 10 tambah 10. Ini 44.5. Sepadan bawah kita tolak 0.5. So ini jadi 0.5. 10. Salah. Bukan 10.5. 9.5. 9.5. Yang ini 19.5. Yang ini 29.5. 39.5. Yang sepadan atas tambah je 0.5. So 9.5, 19.5, 29.5,
9.5, 49.5. Mudah je kan? Dapat isi ni okey, nanti boleh lukis graf. Okey, yang last sekali. Jadual kekerapan yang bawah menunjukkan jisim dalam kg bayi yang baru lahir di sebuah hospital dalam 1 bulan. Okey, dia dah bagi maklumat macam ini. So, bila kita nak buat jadual kekerapan, nak tambah semua titik tengah, semua ni, kekerapan longgokan ni, kita kena buat graf jadual dia macam ni. Kita kena pindahkan data ni ke sebelah atas. Okey, yang ni salin balik. So, titik tengah dia kita akan dapat berapa? 2.0, 2.2. Yang ini akan jadi 2.7. 2.7. Tengok tambah 5 kan? So yang ini akan ikut yang atas balik. 3.2, 3.7. Lepas tu 4.2. Okey, had bawah salin balik. Had bawah, kelas yang paling bawah sekali, had yang paling kecil nilai dia. Had atas nilai yang paling besar dalam kelas tu. Faham kan? Senang aja ni. Ini markah banyak ni kalau awak dah buat betul ni. Biasa graf jadual sahaja dalam 3-4 markah ni. Awak dapat isi ni. Okey, sepadan bawah kalau perpuluhan kita kena telak 0.05. Okey, kalau awak tak confident, awak ambil lah yang sebelumnya. Kalau 2.0, 1.9 sebelumnya. 1.9 tambah 2.0 bahagi 2. So, awak akan dapat 1.95. Okey, kalau perpuluhan tolak 0.05. Okey, ini akan jadi 2.45, 2.95, 3.45, 3.95. Sepadan atas tambah 0.05 untuk perpuluhan. So, dia akan jadi 2.45, 2.95, 3.45, 3.95 dengan 4.45. Kekerapan longgokan ikut yang ini. Asal 9, kemudian 15. Jadi 9 tambah 15 jadi berapa? 24. 24. Okey, 24 tambahkan lagi dengan 24 jadi 48. 48. Okey, 48 tambah 20 jadi 68. 68. Okey, 68 tambah dengan 10. Jadi 78. 78. Okey, awak dapat isi dengan betul semuanya 4 markah atau 3 markah dalam tangan. Okey, kalau awak salah satu, tolak 1 markah daripada markah keseluruhan lah. Okey. Okey, boleh ada soalan? Ada soalan tak? Untuk hari ni sampai ni je. Okey, lukis-lukis minggu depan. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak lengkapkan balik kerja dalam buku kerja tu. Muka surat 144 tu sampai muka surat 149. Tak, sampai muka surat 150. Okey, sampai 150. 144 hingga 150. Itu homework awak kena buat lah. Okey, ini benda yang paling senang ni. Markah paling senang nak dapat, lengkapkan jadual kekerapan ni. Okey, boleh? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Boleh faham Boleh. Boleh. Kalau tak ada soalan, kita akan stop sampai sini.